Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua anak-anak saya. Okay, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, dan topiknya adalah Sultan yang berdaulat. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, anak-anak sekalian, apa itu maksud daulat? Okey, kita selalu dengar kan perkataan daulat tuanku, daulat tuanku. Okey, maksud daulat ni sebenarnya ia berasal dari perkataan bahasa Arab, iaitu ad-daulah, yang membawa maksud kerajaan atau gugusan kerajaan. Okey, kalau ikut pula terjemahan daripada DBP ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka, daulat itu membawa maksud bahagia, bertuah, dan juga kuasa atau hak yang digunakan pada pemerintah sesuatu negara. Okey. Dalam konsep atau dalam konteks pemerintahan kesultanan Melayu, daulat ini terbina di atas persefahaman janji. Okey, pada permulaan perlantikan Raja Melayu. Okey, dikisahkan mengikut sejarah Melayu, persefahaman janji ini bermula di antara Demang Lebar Daun dan juga Sangsa Purba. Siapa itu Demang Lebar Daun? Beliau merupakan seorang Raja Palembang. Manakala Sangsa Purba itu dikatakan zuriat ataupun keturunan daripada Iskandar Zulkarnain. Maka ada wujudnya satu perjanjian di antara rakyat yang diwakili oleh Demang Lebar Daun dan juga raja yang diwakili oleh Sangsa Purba. Dan kalaulah mana-mana pihak yang mencurangi ataupun yang membelakangi perjanjian tersebut, maka akan terkena tulah. Tulah ni maksudnya macam perkara tak baik lah akan berlaku. Perkataan daulat tuanku tu juga dia lahir selepas perjanjian ini dan pertama kali diucapkan oleh Demang Lebar Daun sebagai tanda ingatan perjanjian tersebut. Bukan kita simply cakap daulat tuanku tu, sebenarnya adalah tanda ingatan bahawa ada syarat-syarat yang perlu diakui, yang perlu dibuat oleh raja dan juga rakyat. Right, sekarang ni kita nak tengok dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka, peranan Sultan yang berdaulat. Yang pertama, peranannya Sultan ni dia perlu berbincang dengan pembesar-pembesar mengenai hal pentadbiran, iaitu pemerintahan dia lah. Seterusnya dia menerima sembah daripada rakyat, daripada orang luar bagi mengukuhkan daulat itu. Kemudian dia menerima kedatangan pedagang daripada luar untuk memperkasakan ekonominya. Seterusnya menganugerahkan watikah kepada diplomat asing. Ini hubungan diplomatik. Kemudian menjadi imam solat, dan juga Sultan ini peranannya mengahwini puteri daripada negeri lain. Kenapa? Ini adalah untuk peluasan jajahan, hubungan antarabangsa dan juga perdagangan. Pada zaman itu, peluasan jajahan Melaka ini bukan sekadar melalui peperangan. Orang kita bijak. Mungkin daripada Sultan Melaka, dia berkahwin dengan puteri daripada China. Pernah dengar kan cerita Puteri Hang Lipo? So, kalaulah kata Melaka nak memerangi China, sebuah negara yang besar, mungkin satu perkara yang di luar jangkaan. Jadi, mengikut kebijaksanaan, maka dikahwinkanlah Raja Sultan ni, Melaka ni, dengan puteri daripada China supaya hubungan antara dua negara ni erat. Macam tu. Dan seterusnya dia memanggil ulama ke istana untuk pengembangan agama Islam dan juga pengembangan ilmu. Right? Seterusnya peranan bendahara. Bendahara ni selalunya orangnya bijaksana. Sebab dia berperanan sebagai ketua diplomat. Dia juga pemimpin angkatan perang. Dia penasihat sultan dalam hal pentadbiran dan pengurusan negeri. Dia pemangku sultan. Maksudnya kalau sultan tak sihat, gering tu sakit ataupun keluar negeri, dia
memangku jawatan sultan tu. Okay? Dia penasihat peribadi kepada sultan, penjaga keselamatan sultan dan juga membantu sultan dalam mengembangkan agama Islam dan juga ilmu di Melaka pada waktu itu. Seterusnya, Laksmana yang gagah berani. Apakah peranan Laksmana? Okey. Laksmana ini peranannya dia menjadi utusan atau diplomat. Daripada Melaka dia pergi ke Siak, dia pergi ke Pasai, dia pergi ke China, dia pergi ke negara India. Okey, sebagai utusan atau wakil kerajaan Melaka. Seterusnya dia menjamin keselamatan pedagang. Okey, kita tahu Melaka itu telah berkembang menjadi satu pelabuhan yang amat sibuk, yang amat maju. Jadi keselamatan pedagang, kapal-kapal itu perlu dijamin. Kalau tidak, siapa nak datang berdagang? Siapa nak datang berniaga ke Melaka kan? Dia juga pengawal peribadi sultan. Dan dia menjaga keselamatan perairan Melaka. Macam tadilah cikgu kata tadi, menjamin keselamatan pedagang, kapal-kapal tu, dan juga melaksanakan perintah sultan pada bila-bila masa. Next. Keistimewaan tokoh terbilang. Kita tengok sultan dahulu. Istimewanya, dia berpandangan jauh, iaitu dia boleh memajukan potensi Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa, international. Orang daripada China datang berdagang Melaka, orang daripada Inggeris datang berdagang di Melaka, orang daripada India datang berdagang di Melaka, orang daripada Siak, daripada Pasai, Aceh datang berdagang di Melaka. Kemudian Melaka sebagai pusat pengembangan agama Islam. Daripada Melaka ni tersebarlah pendakwah-pendakwah Islam ke negeri-negeri lain. Kemudian dia menjalinkan hubungan antara bangsa, antara Melaka dan negara lain. Sultan ni juga dia seorang yang bertanggungjawab. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka tu, dia binanya banyak pondok pengawal. Kenapa? Untuk keselamatan rakyat dalam negeri Melaka. Dan juga waktu itu pelabuhan Melaka ni kan maju, ramai orang pedagang yang duduk dekat area Melaka. Jadi dia nakkan keselamatan supaya orang luar tak takut nak datang ke Melaka. Seterusnya dia mengadakan kawalan keselamatan pada waktu malam dan memastikan kebajikan dan keselamatan rakyat. Seterusnya juga sultan ni dia mementingkan perpaduan. Dia memastikan pembesar-pembesar Melaka tu bersatu padu. Next. Seterusnya kita tengok keistimewaan bendahara. Bendahara ni seorang yang bijaksana. Dia menyusun strategi mempertahankan Melaka, dia meluaskan empire Melaka melalui perang, melalui perkahwinan. Seterusnya dia jujur dan amanah. Dia membantu juga pengembangan agama Islam. Dan bendahara ini seorang yang taat dan setia. Contoh dia mententeramkan pengikutnya supaya tidak menderhaka kepada sultan ketika anaknya sendiri, iaitu Tun Besar, anak bendahara ni dibunuh oleh Raja Muhammad, iaitu putera kepada Sultan Mansur Shah. Ceritanya, waktu Tun Besar ini bermain sepak raga, Raja Muhammad ni datanglah naik kuda. Bila main sepak raga, bola sepak raga tu terkena pada tengkolok atau Death Star Raja Muhammad dan jatuh ke tanah. Raja Muhammad ni pula diambilnya keris terus ditikamnya Tun Besar dan meninggal di tempat kejadian. Pengikut-pengikut ataupun kawan-kawan Tun Besar ni marahlah kan. Semua keluar senjata apa benda semua. Tapi dihalang oleh bendahara. Dia kata kita bangsa Melayu tidak pernah menderhaka kepada sultan. Namun katanya Raja Muhammad ini tidak akan kita jadikan sultan kita. Bila Sultan Mansur Shah dengar perkara ni, diarahkannya puteranya tu Raja Muhammad pergi ke Pahang. Sebab orang Melayu masa tu di Melaka tak nak bersultankan Raja Muhammad ni. Sebab sepatutnya Raja Muhammad ni akan gantikan Sultan Mansur Shah. Tapi disebabkan peristiwa itu, disuruhnya Raja Muhammad ni pergi beraja di Pahang. Right, next. Seterusnya adalah Laksmana. Laksmana ini mesti dia wajib mahir ilmu persilatan. Kenapa dia boleh menyelamatkan cubaan membunuh Sultan Melaka?
Dia kan pengawal peribadi. Seterusnya dia taat dan setia. Dia menurut perintah sultan dalam menghadapi musuh. Dia berani. Dia menyelamatkan bendahara daripada orang mengamuk. Dan juga dia bijaksana. Okey, salah satu ceritanya dalam sejarah Melayu, Hang Tuah ini telah diutuskan untuk pergi sebagai diplomat untuk pergi ke negara China. Tapi negara China, orang-orang dia tak boleh angkat muka tengok maharaja dia. Siapa angkat muka dia pancung. Kan? Jadi macam mana Hang Tuah ni nak tengok muka maharaja China ni? So dimintakan makanan berupa kangkung yang tak dipotong. Jadi bila dia makan, dia sedut tu, dan dia makan mungkin dia makan dengan chopstick ke, makan dengan tangan ke, wallahu alam lah kan. Okay, bila dia makan kangkung yang tak dipotong yang panjang tu, dia sedut, dia angkatlah kepalanya kan. So dalam dia angkat-angkat tu, diintainya apa tu, muka maharaja Cina. Tapi maharaja Cina ni tak marah kan. Dia kata, wah ini bijaksana, Hang Tuah ni amat bijaksana katanya. Macam tu. Okay, next. Okey, seterusnya apa pula nilai murni masyarakat Melaka pada waktu itu. Okey, masyarakat Melaka pada waktu itu dia sentiasa bermuafakat, dia sentiasa berunding kalau nak membuat keputusan. Dia gemar menuntut ilmu agama. Disebabkan itulah antara puncanya juga Melaka sebagai pusat pengembangan agama Islam. Dia menjadikan ilmu mempertahankan diri sebagai ilmu yang wajib dipelajari. Orang Melaka rajin, dia hormat pada semua orang, dia hormat pada pembesar, taat dan setia pada sultan. Okay? Hormat walaupun berbeza agama. Macam cikgu cakap tadi, Melaka ni kan ramai orang datang, pedagang datang. Mungkin ada orang pedagang daripada Portugis, datang daripada Belanda, datang daripada India, daripada China, yang for sure berbeza agama kan. Tapi mereka hormat menghormati. Dan mereka juga bergotong royong membina Istana Melaka. Okey, ini satu trivia ataupun satu input untuk awak. Okey, pada zaman Empire Sriwijaya, pada abad ke-7, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas. Okey, namun dimakmurkan lagi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa lingua franca, iaitu bahasa perhubungan, bahasa perdagangan, bahasa perantara. Maksudnya kalau orang luar, orang Inggeris, Belanda, China, India nak datang berdagang di Melaka, dia perlu tahu bahasa Melayu. Tak boleh dia datang ke Melaka, dia nak cakap I want to sell this one, blah 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 blah, cakap bahasa Inggeris. Kan? Orang Melaka tak layan. Kan? So dia kena tahu, dia wajib tahu bahasa Melayu sebelum dia datang berdagang di Melaka. Itulah betapa agungnya, betapa hebatnya bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga diangkat menjadi bahasa perantara nombor 1 pada waktu itu. Okey. Baik, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi the next chapter. Jaga diri masing-masing, jaga kesihatan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Bye.